Okay, Assalamualaikum and very good afternoon. Today we will start with the profitability index and IRR. We have two more to go, two more techniques to go. And the last class we had cover the payback period, discounted payback period, and also NPV, net present value. Okay, any question before we proceed? Okay, if there are no questions, can we start with the profitability index? Okay, apa maksud, what is the meaning of profitability index? Profitability index or PI is the ratio of the present value of the future free cash flow to the initial investment or initial outlay. The yield, the same accept or reject decision as NPV. Okay, apa maksudnya? Maksudnya result daripada PI index ini atau indeks keberuntungan ini adalah sama resultnya seperti net present value, NPV. Okay, saya ulang balik soalan saya. Okay, we just to recap. What is the criteria of accept and reject of NPV and net present value? Apakah kriteria terima tolak untuk NPV? Siapa masih ingat? Anyone, please? Who still remember what is accept and reject decision in net present value? Okay, jika NPV positive, we accept. If the NPV negative, we reject. Okay, bagus Hidayah. Sekiranya kedua-dua pilihan projek yang kita ada adalah positif, bagaimana kriteria accept and reject? If both project with positive NPV, okay, we accept the better or the greater result of NPV. Okay, kita pilih NPV positif yang lebih besar. Okay, bagus Suwi and Liwi. Okay, bagaimana pula jika kedua-dua NPV tersebut negatif? Kita pilih yang mana? Bagus. Kedua-duanya kita reject sebab kedua-duanya adalah negatif. Alright. Thank you very much. Sekarang kita dalam profitability index. Profitability index adalah tally dengan net present value. Apa maksud tally dengan net present value? Bermaksud kriteria terima tolak profitability index adalah selari dengan NPV. Bermakna kalau kita kira NPV positif, accept, bermaksud profitability index juga kita accept. Apa rules decision in the profitability index? PI okay, PI lebih besar atau sama dengan 1 accept. PI kurang daripada 1 reject. Bermaksud PI positif accept, PI negatif reject. Dia sama dengan NPV tadi. Okay. NPV positif accept,
NPV negative reject. Bermaksud lebih besar daripada 1 bermaksud positif lah. Atau kurang daripada 1 bermaksud negatif. Setakat itu boleh ikut? Okay. Jika kita tengok di sini formula untuk PI, PI adalah total present value bahagi dengan initial outlay. Present value bahagi initial investment ataupun initial cash outlay. Bahagi tau. Present value bahagi initial outlay. Dalam PI. Apa beza dengan net present value? Net present value adalah total sum of present value minus ataupun tolak dengan initial outlay. Okay, NPV, saya ulang. NPV total sum of present value minus initial cash outlay. But in the profitability index here, present value, total sum of present value divide by initial cash outlay. Nampak sini? Okey, contohnya di sini. Ada satu projek di sini. Ataupun kita panggil single project. Okay. Yang satu lagi adalah projek mutually exclusive. Tapi kita tengok di sini dulu. Okay, initial outlay. Cash outflow, initial outlay. 50,000. Ada 5 tahun projek ini. Projek masih ingat lagi contoh-contoh projek. Sama ada kita membina kilang baru, nak tambahkan cawangan, beli mesin, beli kilang baru. Itu adalah projek lah kan. Ini cash flow. Tempoh hayat projek ini adalah selama 6 tahun. Ini cash flow-nya. Okay, cash flow-nya 15,000, 8, 10, 12, 14 dan 16,000. Ataupun kalau anda rujuk di sini, ini adalah uneven cash flow. Okay, nilai 10% adalah required rate of return from the table, from the present value interest factor. 10% pada tahun pertama adalah 0.909, year 2 0.826, year 3 0.751, year 4 0.683, year 5 0.621, and year 6 0.564. Ini boleh tengok kan? Ini dah pandai tengok table kan? Future value interest factor. Ini setakat tu boleh ikut. So year 1. Okay. Cuma kita darabkan saja. 15,000 darab present value interest factor. So di sini kita akan dapat nilainya ini di sini. Sama juga. Kita akan darab di sini. Kita akan dapat nilainya di sini. Kemudian darab ini. Okay. Kita akan dapat nilainya di sini. Darab sini. Dan kita akan dapat nilainya di sini. Kita darab ini. Dan kita akan dapat nilainya di sini. Seterusnya sini. Dan dapat nilainya di sini. Okey, kemudian kita akan jumlahkan. Kita akan jumlahkan di sini. Okey, kita akan jumlahkannya di sini.
So berapa nilainya di sini? Okey, berapa nilainya di situ? Lima tiga 682. 53 682. Okey, sekarang selesaikan PI. Menggunakan formula PI tadi, kita dapat positif ataupun negatif. Berapa jawapannya? Okay, kita bahagikan dengan berapa? Kita bahagikan dengan 50,000 initial outlay. Okey, kita bahagikan dengan 50,000 initial outlay. So, sini kita akan dapat 1.07. Okey, kita dapat 1.07. Terima atau tolak? Okey. Positif 1 or equal to 1 bermaksud lebih besar daripada 1, kita terima. Okey, kalau less than 1, kita tolak. Okey, kalau NPV tadi 53,682 tolak 50,000 bermaksud kita ada positif 3,682. So positif accept. So dianya selari dengan PI index. PI index kita bahagikan. Okey, 53.682 bahagi 50,000. So kita dapat 1.07. 1.07 lebih besar daripada 1, kita terima. Okey, kalau dalam kes PI index kurang daripada 1, kita tolak. Okey, setakat itu boleh faham? Kalau NPV terima, bermaksud PI juga terima. Okey, kalau NPV tolak, PI sebenarnya juga akan tolak. Sebab tu saya katakan PI index adalah selari dengan mempunyai decision kriteria yang sama dengan NPV. Okay, boleh kan? Okay, faham? Bagus. Ni kan 1.07 kan? Greater than 1, accept. So NPV tadi kriteria terima tolaknya tadi adalah sama. Maksud NPV positif, PI juga sebenarnya lebih daripada 1. Okay, decision kriterianya sama. Okay, the last one is the IRR ataupun internal rate of return. IRR adalah discount rate equate the present value of the project future net cash flow with the project initial cash outlay. Decision rule-nya adalah IRR lebih besar daripada required rate of return, accept. IRR less than required rate of return, reject. So IRR ini apa sebenarnya? Kita dah belajar sebelum ni. Masih ingat lagi apa IRR di sini? What is the IRR actually? Yes, bagus. Fahana, IRR ini adalah expected rate of return. Okay. IRR adalah expected rate of return. So, if the expected rate of return, aka IRR,
bigger than required rate of return except if IRR or expected rate of return smaller than required rate of return, we reject. Ingat lagi kan? Expected rate of return, apa yang kita jangkakan, apa yang kita harapkan untuk kita dapat. Manakala required rate of return is the minimum rate that we hope, investor hope that they can accept. Okay. Biasanya kalau expected rate of return lebih besar daripada required rate of return, kita akan terima. Jika expected of return less than required rate of return, we reject. Boleh ikut sekali tu? Okay, the formula. Free cash flow year 1, 1 plus IRR in power of 1. Sama juga. Free cash flow, FCF, free cash flow year 2, 1 plus IRR in power of 2 for year 2 dan seterusnya lah sampai free cash flow N 1 plus IRR N. Ini formula apa? Ingat lagi? Ini formula apa? Present value. Okay, bukan future value. Okay, present value. Present value dah ya. Okay. Okay, yang kita nampak ini kalau future value adalah PV 1 plus I, okay, 1 plus I power of N, future value. Present value adalah future value over 1 plus I power of N. Ingat lagi kan? Ini adalah formula present value. Sekarang kita mengaplikasikan konsep present value. Okay, ini kan. FV 1 plus IRR in power of N. Okay, ini daripada segi diagram lah. Okay, IRR di sini. Kalau positif, NPV positif lebih besar daripada kosong ini accept. Di bawah ni negatif, we reject. Okay, dia juga selari dengan NPV. Jika NPV positif, IRR akan lebih besar berbanding required rate of return. Dan jika NPV negatif, IRR akan lebih kecil berbanding dengan required rate of return ataupun di sini kita reject lah. Okay, jika NPV sama dengan kosong, IRR adalah pada ataupun sama dengan required rate of return. Okay, contoh di sini. Kalau anda tengok di sini, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000. Ini adalah timeline untuk apa? Timeline apa di sini? Annuity. Saya ulang balik. Apa maksud annuity? Annuity adalah merupakan suatu siri pembayaran yang sama untuk suatu tempoh masa tertentu. Okay? Siri berulang-ulang. Tempoh pembayaran yang sama, 9,000, 9,000, 9,000 untuk suatu tempoh masa yang kita ketahui, iaitu 5 tahun. Alright, bagus. Okay, this is a project A. Initial outlay dia, initial outlay 30,000 here.
Okay, free cash inflow 9,000 per year for 5 years. 9,000 per year for 5 years. What is the project IRR? Okay, kirakan IRR untuk projek ini. So, dengan merujuk kepada uh, present value interest factor table, dengan merujuk kepada future value interest factor table, so initial outlay 30,000 bahagikan dengan 9,000 cash inflow 9,000. So anda rujuk ke atas, okay, anda akan jumpa nilai ini 3.33 ini terletak di 15%. So IRR adalah 15%. Okey, dengan merujuk kepada table present value interest factor annuity, tengok N-nya adalah 5 tahun. Okey, N-nya 5 tahun. Tengok ke bawah dan seterusnya ke kadar itu. 5 tahun anda cari di line 3.33. 3.33 ini anda rujuk kepada kadar di situ. Kadar di situ anda akan nampak 15%. Setakat tu boleh ikut? Okey, nampak ni? Ni percentage dia. Tengok 5 tahun. 5 tahun cari yang paling hampir dengan 3.33. Okey, 5 tahun cari 3.33. Sini yang paling hampir sekali. 3.36. Okey, 3.36. Okey, tengok ke atas. 3.33 ataupun yang paling hampir sekali 3.36. Tengok ke atas. Di sini adalah 15%. Tabelnya adalah table present value interest factor. Annuity. Tengok 5 tahun. Di garisan 5 tahun ini, yang paling hampir dengan 3.33 adalah 3.3622. Rujuk ke atas, di sini adalah 15%. Setakat tu boleh ikut? So IRR adalah 15%. 15%. Ada soalan? Ada soalan? Boleh ikut? Alright, tak ada soalan, kita akan sambung topik yang seterusnya. Ini dah habis lah. Okey, ini dah habis. Kita akan sambung topik yang seterusnya. Okey, kita akan sambung topik yang seterusnya sekejap. Topik yang ke-8 adalah berkaitan dengan
cash flow in capital budgeting. Okay, cash flow in capital budgeting. Okay, cash flow in capital budgeting. Okay, ada tiga step. Okay, ada tiga step di dalam pengiraan cash flow in capital budgeting. Pertama, kita akan kirakan initial outlay. First step. Second step, kita akan kira annual cash flow. Dan third step, we will calculate the terminal cash flow. Initial outlay adalah pelaburan permulaan. Okay, initial investment. Initial investment ini adalah cash outflow. Kita nak melabur, kita nak beli mesin. So, kita kena bayar dululah mesin tersebut. Jadi, kita bayar bermaksud duit keluar. Itu adalah cash outflow. Annual cash flow adalah cash inflow. Annual cash inflow. Bermaksud kita menggunakan mesin tadi dan mesin tadi generate profit, okay, sepanjang katakan 5 tahun. Okay, dia punya life span ataupun project life adalah selama 5 tahun. Cash inflow. Terminal cash flow, apabila mesin tadi kita dah guna 5 tahun, sekarang kita decide untuk tempoh hayatnya dah habis, kita akan jual mesin tersebut. Okay, kita akan jual mesin tersebut. Terminal cash flow, dia boleh jadi untung atau rugi. Okay, untung kalau kita jual mesin tersebut lebih tinggi daripada nilai pasaran, maka kita akan jual mesin tersebut dengan untung. Dan katakan mesin tersebut kita jual di bawah nilai pasaran, bermaksud kita jual dengan rugi. Kalau kita jual dengan untung, mesin lama tadi, dalam keadaan kita jual dengan untung maksudnya harga jualan mesin lama tadi lebih tinggi daripada market price. Kita jual dalam keadaan untung, kita akan dikenakan cukai. Okay? Kita akan dikenakan cukai. Tetapi kalau kita jual dalam keadaan rugi itu bermaksud kita jual lebih rendah, harga jualan lebih rendah daripada harga pasaran, kita tidak akan dikenakan cukai. Okey, setakat itu okey? Itu adalah cuma introduction. Okey, kita akan lihat apakah guideline, garis panduan untuk pengiraan capital budgeting ini. Yang pertama, use cash flow rather than accounting profit. Okey, kita akan menggunakan cash flow lah. Okey, cash flow tahun pertama, kedua, tiga, keempat, kelima. Kita akan mengambil kira incremental after tax cash flow. Cash flow ini adalah after tax. Okay, cash flow adalah after tax. Seterusnya, use incremental cash flow and incremental cost. Seterusnya, sunk cost bukanlah incremental cash flow. Apa maksud sunk cost ini? Sunk cost ini adalah perbelanjaan hangus. Okay? Bermaksud perbelanjaan yang kita tak boleh nak dapatkan balik.
sama ada projek itu berjalan ataupun projek itu tidak berjalan, perbelanjaan ini terpaksa dikeluarkan dan perbelanjaan ini tidak akan kita dapat balik. Itu bermaksud sunk cost. Contohnya, katakan kita nak buat suatu produk, kita nak buat, okey, berikan saya satu contoh apa kita nak buat produk. Hari tu projek kita apa itu? Okey, kasut, shampoo. Okey, saya ambil yang Isan punya lah. Okey. Kita nak buat kasut baru. Okey, projek kita sekarang adalah kita nak keluarkan kasut baru. Alright? Kilang kita adalah kilang Adidas ataupun kilang Nike dan sebagainya. Kita nak launch produk baru iaitu kasut Airtime. Apa benda lah kasut-kasut. Okey, untuk Adidas. Kasut baru. Sebelum kita keluarkan kasut baru, kita kena buat kajian feasibility. Okey. Kita kena buat survey. Adakah kasut baru yang akan kita keluarkan ini boleh diterima di dalam pasaran? Okey, kita kena buat survey. Survey ini kita lantik konsultan. Okey, kita lantik konsultan luar untuk membuat kajian apakah ciri-ciri kasut baru trending. Okey, yang boleh yang up to date lah. Kasut baru yang trending sekarang, kasut baru yang diterima oleh generasi baru, generasi COVID-19, generasi apa ni Y2K punya generasi. Okey, kita membayar kepada konsultan untuk membuat kajian kasut baru, ciri-ciri kasut baru. Okey, katakan konsultan itu telah memberi result, okey, kita dah boleh buat kasut baru. Okey, sama ada konsultan tersebut memberi result boleh buat atau tidak boleh buat, pembayaran kepada konsultan tadi perlu kita buat. Tetapi projek kita tak jalan lagi. Cuma kajian ataupun survey oleh konsultan. Okey, katakan konsultan mencadangkan kita buat kasut baru. Okey, konsultan cadangkan kita buat kasut baru. Pertama, pembayaran kepada konsultan tadi kita dah buat kan. Bermaksud pembayaran hangus lah ataupun sunk cost. Okey, kemudian konsultan mencadangkan kita buat kasut baru. Okey, kita pun buat kasut baru. Kita buat kasut baru. Kemudian kita nak buat marketing, pengiklanan. Okey, pengiklanan. Sama ada kasut baru ini berjaya dijual di pasaran atau tidak, pembayaran pengiklanan atau marketing tersebut perlu kita buat. Okay, faham? Kos pengiklanan, kos pemasaran, kos kita nak bayar tenaga kerja untuk marketing, untuk advertising. Kita nak pasang billboard di tepi lebuh raya atau kita nak masukkan kita punya iklan di TV ataupun di laman-laman web tertentu, bermaksud kita dah bayar untuk konsultan, untuk marketing activities tadi. Tetapi belum tentu kasut tadi diterima di pasaran. So, contohnya tadi, consultancy fees dan juga marketing or advertising fees tadi kita dah keluarkan. Okay. Ianya tidak menjamin sama ada projek tersebut berjalan atau projek tersebut berjalan dengan jayanya. Pembayaran ini telah pun dikeluarkan terlebih dahulu. Dan sunk cost atau pembayaran hangus ini, perbelanjaan hangus ini, kita tidak akan dapat balik sama ada projek itu berjalan atau tidak berjalan.
atau projek itu berjaya ataupun tidak berjaya. Boleh faham? Sunk cost. Alright. Kemudian kita akan ignore interest payment and financing flow. Kita akan ignore the interest payment and financing flow. Apa lagi guideline dia? Kita mengambil kira opportunity cost. Okay. Kita mengambil kira opportunity cost. Dan berhati-hati dengan cash, cost melepas, opportunity cost. Berhati-hati dengan cash flow divided from existing product. Okay, berhati-hati dengan cash flow diverted from the existing product. Ada lagi? Look for others effects. And working capital requirement. Okay, working capital requirement juga nanti kita akan tengok. Okay, itu saja untuk garis panduan ni nanti. Dan bila kita buat pengiraan nanti, kita akan nampak benda-benda ini, guideline for capital budgeting, di dalam pengiraan kita nanti. So, actually what is the capital budgeting? Capital budgeting is decision-making process. Ingat, we are financial manager in the company. Dan salah satu, one of the task, one of the responsibility of the financial manager is to make decision. So capital budgeting also one of the decision-making process. Okay. Regarding to the investment in fixed asset. Yalah, fixed asset tadi macam kita beli kilang baru, kita beli mesin baru, kita beli kenderaan baru, kita nak beli kenderaan baru, kita nak beli mesin baru, kita berhasrat untuk membina kilang baru, kita berhasrat untuk menambahkan cawangan di tempat-tempat baru. Okay, kita nak. Maksudnya kita tak buat lagi. Okay, cuma kita nak buat analisis capital budgeting daripada aspek kewangan. Kemudian kita akan buat decision lah, sama ada kita nak beli mesin baru atau kita nak buat kilang baru, kita nak tambahkan cawangan baru. Okay, berasaskan kepada analisis kewangan yang akan kita buat. Okay, 3 step yang kita akan buat nanti adalah, pertama, initial outlay. Kita akan mengira berapa pelaburan permulaan initial outlay. Juga kita akan mengira annual cash flow sepanjang tempoh hayat projek berkenaan. Dan juga kita akan mengira terminal cash flow, iaitu di hujung hayat projek berkenaan. Contohnya mesin, sama ada kita nak jual mesin tersebut dengan untung atau kita jual mesin tersebut dengan rugi. Okay, ini recap sikit chapter 7. Okay, project with initial cash outlay 60,000 and the following cash flow for 5 years, and firm has a 15% required rate of return. Ini dalam chapter yang sebelum ni lah, chapter 7. Okay, anda diberi sini kan. Contohnya anda diberi sini. Di dalam chapter 6, initial outlay 60,000, kemudian cash flow sepanjang tempoh 5 tahun, sepanjang hayat projek berkenaan. Kemudian anda diminta untuk decide to accept or to reject this project. Okay, ini adalah IO, pelaburan permulaan.
Ini annual cash flow dan satu lagi kita akan tambah adalah terminal cash flow ini. Okey, ini dalam chapter 8, ini perbandingan dalam chapter 7. Sebenarnya anda dah belajar ini, cuma kita add on, tambah sedikit terminal value atau terminal cash flow di sini. Okey, apa komponen initial outlay? What is the component of the initial outlay or initial investment? Pelaburan keluar lah. Okey, pembayaran keluar ataupun kita panggil dia cash outflow. For initial outlay, kita juga panggil dia cash outflow. Necessary to purchase the asset and put it in operating order. Apa komponen-komponen di dalam initial outlay? Harga mesin tersebut, kalau contohnya kita nak beli mesin baru, harga mesin tersebut, installation. Mesin tersebut mestilah dipasang di kedai kita. Kita nak install mesin tersebut di kedai kita ataupun di kilang kita. Cost installation, kos pemasangan or installation cost juga termasuk dalam initial outlay. Kemudian shipping. Shipping bermaksud daripada syarikat pengeluar mesin dan kita transport ke kilang kita juga termasuk di dalam pengiraan initial outlay. Kemudian kita buat setup mesin tersebut. Okey, setelah mesin tersebut sampai dihantar ke kilang kita install mesin tersebut di kilang kita, kemudian kita buat setup. Okey, mesin tersebut untuk disesuaikan dengan keperluan kilang kita buat setup. Dan juga non-expend cash outlay. Increase working capital requirement. Dan juga ini contohnya seperti kita melatih pekerja-pekerja kilang kita untuk mengendalikan mesin tersebut. Okey, bukan semua orang boleh mengendalikan mesin tersebut. Maka kita melatih pekerja-pekerja tertentu untuk mengoperasikan atau mengendalikan mesin tersebut. Juga termasuk di dalam initial outlay. Okey. Contohnya yang lain-lain. Saya beri contoh, kita nak beli, okey, kita adalah Angkatan Tentera Malaysia, kita nak beli jet berjuang baru. Atau kita nak beli, apa tu? Kapal selam baru. Okey, kita nak beli tank baru. Okey, kita nak beli tank baru. Kereta kebal baru. Okey, satu yang kita perlu masuk adalah harga jet berjuang, harga kapal selam dan juga harga tank baru. Kereta kebal baru. Okey, penghantaran dari Russia atau dari UK atau dari Amerika, tank tersebut dihantar ke Malaysia juga termasuk dalam Malaysia oleh. Kemudian kita nak set up tank tersebut untuk disesuaikan dengan bentuk muka bumi, dengan keadaan cuaca, keadaan hutan di Malaysia. Kita perlu set up tank tersebut mengikut kesesuaian di Malaysia lah. Okay. Tank yang sama kalau perang di Timur Tengah, perang di apa tu? Padang Pasir adalah tak sama setupnya dengan perang menggunakan tank di keadaan cuaca di Khatulistiwa yang hujan, yang mempunyai hutan yang tebal dan sebagainya. Jadi dia perlukan setup. Dan kita nak melatih tentera untuk menggunakan tank tersebut. Okay, kita hantar untuk kursus dan sebagainya. Ataupun kita latih pilot kita. Okay. Untuk menggunakan jet pejuang atau kita nak latih
angkatan tentera kita untuk menggunakan kapal selam. Bukan semua orang boleh mengendalikan tank, uh, jet pejuang dan juga kapal selam tadi. Okay. Ya, dalam tank juga kita kena ada setup suhu lah. Okay. Tank itu kan dia bertutup semua. Jadi setup berperang di gurun, di padang pasir adalah tak sama setup dengan berperang di Khatulistiwa. Cuaca Khatulistiwa. Sekejap ya. Okey, itu untuk step yang pertama. Ada soalan? Okey, right. Kita masuk step yang kedua. Step yang kedua adalah ini apa ni, cash flow. Okay, initial outlay tu pada tahun zero lah, tahun kosong. So, initial outlay, ini kan initial outlay. Ini kita masih di initial outlay. Initial outlay, purchase price, harga pembelian, purchase price, plus shipping and installation. Okay, bila shipping and installation ni, kita akan dapat depreciable asset. Di sini juga penting, purchase price plus shipping and installation, kita akan dapat depreciable asset. Ini penting ya, depreciable asset. Plus lagi tadi latihan investment in working capital. Kemudian plus after tax from sale of old asset. Jika sebelum ni kita dah ada mesin lama, so after tax proceed from sale of old asset, kita akan dapat nilai net initial outlay. Okay, kita akan dapat net initial outlay. Ini cara pengiraan initial outlay lah, dengan mengambil kira semua perkara-perkara yang ada di sini. Okay, dengan mengambil kira semua perkara yang ada di situ, ini cara nak total initial outlay. Okey, seterusnya annual cash flow. Apakah incremental cash flow occur over the lifespan of the project? Okay, project life. Kita akan mengambil kira incremental revenue minus incremental cost tolak depreciation on project. Okay, sama ada kita nak menggunakan straight line method ataupun reducing balance, kita akan tengok dalam contoh soalan tadi sekejap lagi. Dan kita akan dapat incremental EBIT, incremental earning before tax. Okay, EBT, earning before tax. Kemudian kita akan minus tax on incremental EBT. Apabila ada cukai di situ, kita akan tolak dengan incremental earning before tax. Dan kita akan dapat incremental earning
after tax. Dan saya tunjuk tadi depreciable asset, kita akan tambah balik, kita tolak di sini. Kita tolak di sini. Bukan, kita kira depreciable asset di sini. Kemudian kita akan tambah balik depreciation reversal. Okay. Dan kita akan dapat total annual cash flow. Okay, total annual cash flow. This is the second step. This is the third step. Okay, formulanya. So, what is the end of the project life? What is the cash flow at the end of the project life? Kita akan the salvage value, nilai scrap ataupun nilai besi buruk. Okay, apabila mesin yang kita beli tadi dah sampai jangka hayatnya 5 tahun, sekarang kita akan jual mesin tersebut sebab kita akan beli mesin baru. Mesin ini dah outdated setelah 5 tahun dan jangka hayat dia 5 tahun, dia dah tak produktif. So kita akan jual dia sebagai besi buruk lah. Ini tambah atau tolak bergantung kepada nilai jualan. Jika kita jual lebih tinggi daripada harga pasaran, okey, kita akan dapat untung dan untung ini akan dikenakan cukai. Sekiranya kita jual rugi, bermaksud harga jualan lebih rendah daripada harga pasaran, kita akan rugi, loss dan tidak akan dikenakan apa-apa cukai. Okay, annual cash flow of the final year. Cash flow untuk tahun, katakan 5 tahun, tahun yang kelima tu. Okay, dan kita akan recapture of net working capital. Bermaksud latihan penggunaan mesin tadi, kita akan recapture balik. Okay, maksudnya kita akan tambah balik pada penghujung tempoh hayat mesin tersebut. Sebabnya tadi kita cuma latih pekerja-pekerja untuk menggunakan mesin tersebut. Apabila mesin tersebut telah pun dijual, maka kita akan recapture balik pembayaran yang kita buat pada initial outlay tadi untuk melatih pekerja-pekerja menggunakan mesin tersebut. Sebab mesin tersebut dah tak wujud lagi, maka kita akan recapture balik. Maka kita akan dapat nilai terminal cash flow. Okey, kita buat satu latihan di sini. Contohnya di sini. Okey, kita akan kira 3 step tadi. Initial outlay, cash flow, annual cash flow dan juga terminal value. Alright. Perhatikan betul-betul contoh di sini. Syarikat kita decide sama ada untuk membeli atau tidak membeli satu mesin baru yang bernilai 127,000. Okay, kita nak beli satu mesin baru, kita berhasrat untuk membeli mesin baru dengan harga 127,000. Bagaimana kita nak decide? Adakah mesin ini menguntungkan? Will our firm earn a high rate of return on the investment? Okey, informasinya, maklumat yang diberikan adalah seperti berikut. Kos pembelian mesin baru 127,000. Kos pemasangan installation cost 20,000. Net working capital 4,000 required at the time of installation. And then this project increased annual return 85,000, but the operation cost also increased 35% of return incremental. We're going to use a simplified straight line method for depreciation. Project life or life of the machine is 5 years. And life of the project also 5 years. Salvage value of the machine at the end of
year 5, 50,000, and cost of capital 14,000, tax rate 34%. Boleh absorb informasi ini ataupun maklumat di sini? Okey, initial outlay. Apa yang kita masukkan dalam initial outlay? Harga mesin tersebut 127,000. Okey, nampak sini harga mesin tersebut 127,000. Kemudian tambah shipping and installation 20,000. So depreciable asset 147,000. Latihan net working capital tambah lagi 4,000. Tak ada mesin lama. So zero. Total of initial outlay 151K. 151K. Right? So annual cash flow, step yang kedua, annual cash flow untuk year 1 to year 5, year 1 to year 4. Projek ini 5 tahun kan? Annual cash flow year 1 to year 4. Revenue, ianya akan generate 85,000. Cost, 35% daripada 85,000, iaitu 29,750. So depreciable asset adalah 29,400. Macam mana? 147,000. Okay, 147,000. Di mana dapat 147,000 ini? Ini kan tadi. Depreciable asset. 147,000. Bahagi 5 tahun. Okay, 147,000 bahagi 5 tahun. So nilainya adalah setahun susut nilai adalah 29,400. Okay, kita kirakan di sini. So kita akan dapat earning before tax 25,850. Okay, daripada mana dapat? 25,850 darab 34%. Maka kita akan dapat taxnya di sini adalah 8,789. Okay, cukai kita adalah 8,789, 25,850 darab 34% tax. Earning after tax ini, itulah ini, kita akan dapat 17,061 earning after tax. Dan kita akan tambah balik dengan depreciation di sini. 29,400 bawa balik ke sini, di sini tolak, kita tambah balik. Reversal dia 29,400. So annual cash flow ini adalah 46,461. Kenapa kita tambah balik depreciation tersebut? Kerana depreciation ini adalah merupakan satu perbelanjaan yang bukan tunai. Okay. Depreciation ini ataupun susut nilai ini adalah merupakan suatu pembayaran bukan tunai. Apa maksudnya? Depreciation ini atau susut nilai ini hanyalah penyusutan ataupun pengurangan nilai sesuatu mesin tadi atau nilai sesuatu projek tersebut. Okay. Kita tak keluarkan apa-apa tunai, tetapi dianya hanyalah suatu bentuk perbelanjaan bukan tunai bermaksud penyusutan nilai sahaja. That's why dia yang ditambah balik di sini. Okey, yang lain-lain ini 85,000 dan sebagainya ini adalah
perbelanjaan ataupun penerimaan secara tunai. Okey. Yang putih ini adalah perbelanjaan ataupun penerimaan secara tunai. Cuma depreciation ini kita tambah balik, kita reversal because depreciation is not the cash apa ni cash expense. It's not the cash expense. Dia hanya cumalah penyusutan nilai ataupun depreciation. Okey, ini annual cash flow. Step number 2. Ini step number 3. Salvage value tadi kita jual ataupun besi buruk dah di akhir tempoh yang tahun kelima kita nak jual. Kita jual dengan harga 50,000. Okey. Bagaimana kita nak pengiraan book value? Depreciable asset mana 147,000 tadi yang kita kira di initial outlay. Tolak total amount of depreciated. Okey, juga 147,000. So book value adalah kosong. Book value dia adalah kosong. Okay, salvage value minus book value. Salvage value here 50,000 minus book value here 0. So kita jual dengan harga untung 50,000. Okay, 50,000 minus salvage book value here ataupun market value. Kita jual 50,000. So kita jual dengan untung. So apabila untung, kita akan dikenakan cukai. So 50,000 time with the tax. So cukai yang kita perlu bayar adalah sebanyak RM17,000. So salvage value 50,000, tax 17,000, annual cash flow untuk year 5 ini 46,461 ni kita ambil mana? Ini kita ambil di annual cash flow ini year 1 to 4 je kan. Untuk tahun yang kelima. Okey, ini untuk tahun kelima sebab tempoh hayat mesin tadi adalah selama 5 tahun. Ini untuk year 5. So 46,461 and recapture of net working capital sebab mesin tadi kita dah jual tetapi kita dah buat latihan pekerja-pekerja untuk mengendalikan mesin tersebut, kita recapture balik untuk terminal value atau terminal cash flow ini 4,000. So total of terminal cash flow adalah 83,461. So initial outlay. Okay, purchase price 127. Ini kita nak net working capital tadi 4,000, kita dapatkan balik sini lah. Okay, kita dapatkan balik situ. So kalau kita tengok timeline di sini. Ini adalah IO. This is IO. Initial outlay 151,000. Ini adalah annual cash flow year 1 to year 5 46,461. This is the terminal cash flow. Step 1, step 2 and step 3. Katakan kita punya required rate of return adalah 14%. Ataupun discount rate di sini adalah 14%. Okey, kita akan menggunakan present value. Tadi saya katakan present value. So, year 1, this is initial outlay. Kita akan rujuk pada present value interest factor 14%. Tadi kan dia punya discount rate 14%.
Year 1 kita akan lihat PVIF Year 1, PVIF Year 2, PVIF Year 5, PVIF Year 4, and PVIF Year 5. So sama, ini darab ini kita akan dapat 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 ini. So total kita akan dapat di sini 178,727.71. Nampak di situ? So 178,727.71 tolak 151 ni. Inisial oleh 151,000. Maka kita akan dapat 27,727.71. Nampak di sini? Annual cash flow minus initial outlay, kita ada baki positif 27,721.71. So we accept. Kenapa kita accept? Kerana dia positif. Sama tadi kan kita cakap kerana dia yang positif, iaitu 27,727.71. We accept this project kerana positif. Kerana NPV-nya adalah positif. Okay. Secara ringkasnya, cash flow untuk year 1 ataupun initial outlay adalah 157,000. Cash flow untuk year 1 to year 4, 46,461. Cash flow untuk year 5, 83,461. Discount rate 14%. So NPV kita adalah positif 27,721. So result, our decision is accept this project. Why? Because the NPV is positive. Okay. Buat latihan ini. Okay. Untuk pertemuan seterusnya, cuba buat latihan ini. Kita akan berhenti di sini. Okay. Kita akan berhenti di sini. Dan cuba buat latihan ini. Kita akan jumpa lagi pada hari Hari Rabu. Seperti biasa. Okay, kita akan jumpa lagi pada hari Rabu seperti biasa. Kemudian pada hari Sabtu berikutnya, kita akan ada quiz 5 untuk topik teknik in capital budgeting. Okay, kita akan buat quiz pada hari Sabtu. Quiz number 5, capital budgeting techniques. Okay, any question before we stop? Alright. Tak apa, buat latihan itu dulu. Anda akan guna guideline di dalam capital budgeting guideline tu. Sila rujuk di situ. Dan cuba buat latihan tersebut. Dan kita akan bincangkan pada hari Rabu. Tolong buat ya. Kalau you tak buat, you tak akan nampak di mana keperluannya. Dan you tak akan nampak di mana kelemahan. Okay, kalau kita buat nanti, barulah kita nampak keperluan, kelemahan kita di mana dan kita akan perbetulkan pada hari Rabu ini. Alright, kita akan perbetulkan pada hari Rabu. Tolong buat ya. Jangan tinggalkan sebegitu saja. Dan pada hari Sabtu, hujung minggu ni, kita akan buat quiz
yang kelima dalam tajuk Techniques in Capital Budgeting. Okey, kalau tak ada soalan, kita berhenti di sini je lah.